Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Farhana Fikriah binti Zakaria. اليوم سنقدم لكم عن التصوف والأخلاق تحت الموضوع الرضا. Yang pertama, الرضا لغة هو ضد الشخط والرضا بشيء الركون إليه وعدم النفرة. Maksudnya redha dari segi bahasa, redha ini berlawanan dengan rasa tidak puas hati, redha dengan sesuatu yang harus bergantung dan kepada kekurangannya serta tidak membencinya. Jadi maksudnya redha ini adalah menerima sesuatu itu dengan hati yang tenang walaupun perkara tersebut mempunyai kekurangannya. Ar-ridha istilahan huwa tayyibun nafsu bima yasibuhu wa yafwitahu ma'a adamut taghyir. Wakila huwa irtifa'u al-juz'u fi ayyuhum kana wa qala al-janidu ar-ridha huwa raf'ul ikhtiyar. Wa qala al-haris al-mahasibi ar-ridha huwa sukunul qalbu tahta majazil ahkam. Wa qala ibnu Atha ar-ridha nazrul qalbu ila qadimun bikhtiyarillahi lil abdi wa huwa tarakas sakht. Maksudnya ialah dari segi istilah pula, redha ini bermaksud seseorang itu bersangka baik dengan apa musibah yang menerima kepada dirinya dan menerimanya juga tanpa merungut atau merubahnya, dan dikatakan ini adalah punca kegelisahan dalam setiap keputusan. Dan Al-Junaid berkata kepuasan adalah ketinggian pilihan. Dan Al-Harith Al-Mahasibi berkata redha adalah keheningan hati di bawah hiasan hikmat. Jadi Ibnu Atas berkata redha adalah pandangan hati yang dipilih Allah kepada hamba-hambanya, dan dia tidak meninggalkan rasa tidak puas hati itu. Maksudnya kat sini, redha itu apabila seseorang menerima musibah yang berlaku kepada dirinya, dan hamba dan orang tersebut itu telah dipilih oleh Allah untuk menerima musibah yang telah ditetapkan kepadanya lah. Jadi sama ada hambanya itu redha atau tidak, redha ataupun tidak menerima musibah tersebut. Ad-dalil qala Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an, min surah Al-Maidah ayat 119. Jadi maksud kat sini, Allah telah berkata dalam Al-Quran bahawa Allah redha kepada mereka dan mereka pula redha kepadanya. Jadi maksudnya sekiranya seorang itu redha semasa diberikan ujian di dunia ini, mereka akan diberikan ganjaran yang baik di akhirat, dan di sana mereka akan redha dan bersyukur dengan nikmat Allah. Seterusnya anwa'ul redha. Anwa'ul redha yang tanqasimu ila isnain. Ahadahuma ar-redha yaf'alu ma amara Allah bihi wa taraka ma nahi anhu wa yatanawalu ma abahahu Allah min ghairi ta'addu mahzur. Wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasulihi ana ilallahi raghibun. Surah At-Taubah ayat 59. Jenis-jenis redha ada dua.
Yang pertama, redha dengan melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan ini berkaitan dengan apa yang diizinkan Tuhan tanpa dilarang. Waqalu, dan mereka berkata, Tuhan mencukupi kita, cukuplah Tuhan akan memberikan kita dan kurnianya dan kepada Rasulnya. Jadi maksudnya seseorang itu perlulah melakukan apa yang diperintah Allah tanpa merungut dan redha dengan apa yang disuruh dan dilarang oleh Allah. Jadi Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang cukup di dunia ini kepada manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Semuanya telah mencukupi, dan kita sebagai umat Islam perlulah redha dan bersyukur dengan nikmat Allah tersebut. An-Naw'u Tsani ar-ridha bil madha'ib kal fakri wal marid wal zan, wa bihadza ar-ridha mustahibu fi ahadil qaulil ulama wa laysa biwajib wa qad qila innahu wajib was-sahih. Al-wajib huwa as-sabar kama qala al-Hasan ar-ridha ghariza walakin as-sabar ma'unul mu'min. Jadi maksudnya jenis yang kedua ini redha dengan masalah yang diberikan ujian yang diberikan oleh Allah, seperti kemiskinan, penyakit dan penghinaan. Ini adalah redha yang telah dikatakan, ini adalah redha yang diharap dalam salah satu dari dua pendapat ilmiah, dan satu pendapat lagi yang tidak wajib dikatakan. Ini adalah kewajipan, dan yang benar kewajipannya adalah kesabaran seperti yang dikata oleh Al-Hasan. Redha itu adalah naluri, tetapi kesabaran tersebut adalah kebergantungan daripada iman seseorang. Jadi maksudnya setiap orang ini mempunyai redha dalam diri mereka, tetapi untuk mencapai tahap ketinggian kesabaran yang tertinggi adalah bergantung daripada iman mereka juga. Okey, contohnya kita perlu menerima dan redha dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah semasa di dunia ni. Contohnya kemiskinan tadi, penghinaan dan sebagainya. InsyaAllah dengan redha tu seorang itu akan mendapat ganjaran yang baik di akhirat kelak, insyaAllah. Okey, seterusnya kaifa yatasawwur redha, bagaimana cara untuk mendapatkan redha. Okey, wazanika yatasawwur minar rabi' aujah. Pertama, ayadhishatu musyahidatul hubbu wa ifratuha anil ihsasu bin alam. Okay, maksudnya melihat suatu perkara itu dengan perasaan cinta dan suka, dan tidak melihatnya dengan sesuatu perkara yang dengan sensitif dan menyakitkan. Okey, contohnya seorang itu mempunyai ditimpa musibah oleh Allah SWT. Jadi seorang itu perlulah mengingat bahawa itu adalah teguran daripada Allah, dan perlu melihat ujian tersebut sebagai perasaan cinta dan sayang, perasaan cinta dan suka. Jadi dengan sendiri redha itu akan datang daripada hati kita. Okey, yang kedua, an-yahisu bin anam wa yakrihahu bit-tab'i walakin yarda bihi bi'aqlihi wa imanihi lima'rifatahu bijizanatihi as-sawabu 'ala al-bala'u kama yarda al-marid bi'alamin fasad wa syarbud dawa'u li'ilmihi bi'annahu sababu syifa. Okay, maksudnya kita sudah tahu bahawa merasa sakit itu adalah suatu perkara yang tidak disukai oleh setiap manusia, tapi
dengan redha daripada fikiran dan imannya, seorang itu, hamba itu mengetahui bahawa adanya pahala atas musibah yang ditimpa oleh mereka. Okay, contohnya sama seperti pesakit yang redha dengan kesakitannya, dan dia juga berikhtiar, iaitu mencari penawar, kerana kerana kesakitan itu sudah pasti ada penawarnya, dan seorang itu tidak boleh membiarkan kesakitan itu tanpa mencari ikhtiar dengan perkara yang ditimpanya seperti kesakitan. Okay, seterusnya cara yang ketiga, ayat takidu anna Allah Ta'ala tahta kullu a'jubah latifah bal lataif wa zalika yakhruju anil qalbihi li'tiradu balima wa kabafa. Okey, maksudnya untuk mempercayai bahawa Allah itu yang Maha Kuasa dan berada di bawah setiap keajaiban yang lembut dan menyenangkan, dan itu dapat menghilangkan dari hatinya keberatan dan penyekat. Okey, maksudnya kita perlulah sentiasa bersangka baik dengan Allah, mengapa diberi ujian dan redha dengannya. Jadi hari ini hati kita ini tidak akan rasa terbeban dengan ujian itu. Jadi seorang itu perlulah mempunyai orang kata sifat yang bersangka baik dengan Allah sekiranya ditimpa musibah. Dengan itu perasaan redha akan datang dengan sendirinya dalam hati kita, insya-Allah. Okey, cara yang keempat ialah tatasyibu anil mahidil ma'rifah bikamalil jawadi wal hikmah. Jadi maksudnya berpengetahuan murni tentang kesempurnaan kemurahan hati dan kebijaksanaannya. Jadi maksudnya seseorang itu perlu mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai qada dan qadar, dan seorang itu perlulah mempercayai bahawa Allah melakukan memberi ujian tersebut kerana Allah Maha mengetahui dan bijaksana dalam hal ini. Jadi secara tak langsung sifat redha itu akan hadir dalam diri kita, dan iman juga akan dapat ditingkatkan melalui sifat redha tersebut. Okey, ittisalur redha bainas sabar, hubungan antara redha dan sabar. Hubungan antara redha sabar, al-farqu bainar redha was sabar huwa kabhul jamahu asyahwat wa kabhul karahiyah wa in kanat mu'allimah wa natawqi'u an yamiru sawa'un hazzi qariban bainama ar-radha wa infitahur ruhi fi qubulil masirullahu min khinani indama tawqi'u zawalul karisa walakin ja'alaha ilajan li'annahu fi qalbihi gharasul as-saqafah wa tanwiru nahwi mahbub wa indama natajazaru hazihil mutta'atu fil qalbi. Jadi maksudnya hubungan antara redha dan sabar ini perbezaannya adalah menahan nafsu dan mengekangnya daripada kebencian dan berharap bahawa musibah itu berlalu. Redha ini ialah kelapangan jiwa dalam menerima takdir Allah dan tidak mengharapkan hilangnya musibah itu, tetapi menjadikan redha sebagai penawarnya, kerana dalam hatinya itu telah tertanam keyakinan. Jadi seorang itu tidak mengharapkan musibah itu berlalu pergi, dan hatinya itu telah tertanam dengan sifat redha itu dengan sendirinya. Al-ashkhasu allazina wasallu ila hadza mustawa hum ulaika ladaihim bi fi'li tanawuri al-ali wa mahbullah innahum yash'uruna bi sururil ma'satu li'annahum yarawnaha shay'an ya'ti min al-habibi allazi yahbunahu kaseeran hatta yarfa'allahu manasabatu abduhu bihi. Okay, maksudnya
Orang yang telah mencapai tahap ini adalah mereka yang memilikinya melalui perbuatan yang menunjukkan kecintaan kepada Allah yang sangat tinggi. Mereka akan merasa gembira dengan musibah itu, seperti mereka melihat sesuatu itu sebagai seorang kekasih, sehingga Allah menaikkan darjat hambanya itu. Jadi maksudnya seorang itu menerima musibah tersebut dengan tangan yang terbuka, dan sabar dengan perkara tersebut, sehingga Allah menaikkan taraf mereka. Seterusnya ar-ridha billahi a'la min ar-ridha min Allah. Wa ridha billahi a'la syana wa arfa'u qudran min ar-ridha anillahi fi ahkamihi wa aqadaitahu fa innaha mukhtasah. Waradha anillahi mushtarik fa inna radha bil qada'i yasihu minal mu'min wal kafir. Redha dengan Allah adalah tahap kehormatan tertinggi, dan tahap redha tertinggi terhadap Allah itu adalah dalam hukumnya dan ketepatannya. Kerana itu adalah suatu keputusan yang berhak. Jadi redha dengan Allah adalah perkara biasa, kerana redha dengan qada ini membuktikan seorang itu muslim ataupun kafir. Maksudnya redha dengan Allah ini adalah tahap kehormatan tertinggi, tetapi ada tahap yang tertinggi lagi, iaitu redha dengan ketepatan qada dan Allah, dengan ketepatan qada Allah. Jadi ini juga membezakan bahawa kita sebagai seorang muslim dengan orang kafir. Wa aidan fa inna radha bihi rabba yatadammanu ar-radha anhu wa yastalzimuhu fa inna radha bi rabubiyyatihi huwa ar-radha abdu bima ya'muruhu bihi wa yanhahu anhu. Maksudnya redha dengannya yang merangkumi redha ketuhanan, rububiyah tadi, dan redha yang mengharuskannya adalah redha dengan rububiyah adalah hambanya redha dengan perkara yang diperintah dan yang dilarang. Maksudnya seorang itu perlulah mempercayai dengan redha rububiyah, iaitu seorang itu, hamba itu perlu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melakukan suruhan Allah itu dengan redha. Wa aidan faradha bihi rabbu muta'allaku bizatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa rabbubiyatuhu al-'amah wal khassah fa huwa aradha bihi khaliqan wa mudbiran. Dan juga redha dengan ketuhanan adalah berkaitan dengan zat-zat, sifat dan namanya, dan konsep ketuhanan ini secara amnya, secara am dan khas, adalah redha dengan penciptaan, dengan pentadbirannya. Maksudnya hamba ini perlulah redha dengan pentadbiran yang telah diuruskan oleh Allah SWT di dunia ini, dan seseorang itu perlulah menerimanya dan redha terhadapnya. Wa amma redha anhu fahuwa redhan abdu bima yaf'aluhu wa ya'tihi iyahu, wa lihaza lam yuhbi'u illa fi as-sawabu wal jaza. Maksudnya adapun redha ini adalah redha hamba dengan perbuatan ke atasnya dan memberikan kepadanya, dan dia tidak menyukai apa-apa kecuali pahala dan pahala. Maksudnya seorang itu apabila seorang itu redha dengan perkara tersebut, maka dia hanya menerimanya dan dia hanya memikirkan tentang pahala daripada dugaan tersebut. Seterusnya ahlul redha yazukuna ta'amul iman wa redha min a'malil qulub nazrul jihadu min a'malil jawarih
Fa'in kullu wahidun minhuma zuratun sinamun iman. Qala Abu Darda zarwatu sinamun iman as-sabar lil hukmi war ridha bil qadar. Maksudnya ahlul ridha yazukuna ta'amul iman ni maksudnya orang yang berpuas hati merasakan keimanannya. Ridha adalah dari tindakan hati. Hal ini dapat dilihat ianya setara dengan jihad dari tindakan seorang kerana masing-masing dari mereka adalah daripada tingkat iman mereka. Dan berkata Abu Darda telah berkata bahawa ketinggian iman, kesabaran dengan hukuman dan redha dengan takdir. Maksudnya orang yang punya iman yang tinggi ini akan mempunyai kesabaran dan redha yang tinggi juga dalam takdir. Seterusnya وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ أَهْلَ الرِّضَى وَأُنْسَى عَلَيْهِمْ وَنَدْبِهِمْ إِلَيْهِمْ فَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ وَرَّى لَهُمْ وَقَدْ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك طعام الإيمان من الرضا الله رب الإسلام دينا وبمحمد رسولا. Seterusnya maksudnya dan Tuhan memuji orang-orang yang redha ini dan seorang wanita untuk mereka dan memberikan seorang wanita untuk mereka dan menyerahkan mereka kepadanya. Ini menunjukkan bahawa itu adalah kekayaan mereka. Dengan berkata Rasulullah SAW dia merasakan iman daripada redha dengan Allah dan iman dengan agamanya dan dengan Muhammad Rasulnya. Maksudnya Allah ini amat menyukai orang-orang yang redha sehingga kan Allah menganugerahkan seorang wanita kepada mereka, dan ini menunjukkan bahawa kekayaan. Dan Rasulullah juga berkata bahawa baginda merasakan iman ini dengan Allah, dengan Allah iman, dengan Allah agama, dan dengan Muhammad Rasulnya, bermaksud dengan syahadah kalam agama. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hinun yasma'ul mu'azzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghafurallahu lahu ma taqaddamu min dzunubihi. Maksudnya dan berkata Rasulullah SAW sesiapa yang mengatakan dia mendengar azan dan bersaksi dan bersyahadah tiada Tuhan selain Allah yang satu dan tidak mensyirikkannya, dan aku bersyahadah Muhammad hambanya dan rasulnya, dan redha dengan Allah Tuhannya dan Muhammad adalah rasulnya dan Islam agamanya, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sebelum ini. Wahazanil hadis alaiha midarun maqamatuddin wa ilaiha yantahi wa qad tadammana ar-ridha bi rububiyyatihi subhanahu wa uluhiyyatihi wa ar-ridha bi rasulihi wal inqiyadu lahu. Berdasarkan kedua hadis ni, ianya memiliki jalan maqamat agama dan yang mana ia berakhir dan sesungguhnya redha dengan rububiyat, dengan uluhiyat, dan juga redha dengan Rasulullah dan berserah diri kepadanya. Farredha bil uluhiyat yatadammana ar-redha bi mahbatahu wahdahu wa khawfuhu wa raja'u wa rija'ahu wal inabahu ilaihi wa tabtinu ilaihi. Maksudnya redha dengan rububiyat meliputi redha hanya dengan cinta kepada yang satu dan takut kepadanya dan berharap kepadanya dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan menjaga kesuciannya. Maksudnya redha dengan ketuhanan uluhiyat ni maksudnya meliputi dengan segala redha dengan menyerahkan semuanya kepada Allah dan cinta dan hanya takut kepadanya sahaja. Waradha birububiyah
يتضمن الرضا بتدبير لإبدته ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة. Okey, redha dengan rububiyah termasuklah redha dengan pengaturan hamba-Nya, dan itu termasuk dengan membawa keluar dengan percayai dan meminta pertolongannya. Okey, maksudnya redha dengan rububiyah ini seorang itu, hamba-Nya itu redha dengan pengurusan pentadbiran yang ditadbirkan oleh Allah, dan dan bertawakal kepadanya atas satu perkara dan meminta pertolongan daripadanya. Waradha bani bihi rasulan fayatadamanu kamalun inqiyadu lahu wa taslimul mutlaqu ilaihi bihaisu yakunal awal yakunal ula bihi min nafsih. Okey, maksudnya redha dengan kenabian pula adalah termasuk patuh dan taat sepenuhnya kepadanya, menyerahkan perkara yang mutlak kepadanya, sehingga kan lebih tepat dan lebih percaya daripada diri sendiri. Maksudnya beriman kepada Nabi ini seorang utusan, iaitu memberikan sepenuhnya kepercayaan kepadanya dan patuh dan taat, sehingga kan lebih daripada diri sendiri. Okey, seterusnya waradha badaniyah fa iza qala awil hakmu awin nahi radha kulli zadi kulli radha walam yabki fi qalbihi harajun min hikmuhu wasallimu lahu tasliman. Okey, maksudnya redha dengan badan dan dengan fizikal diri. Maksudnya di sini apabila dia berkata seorang itu menghakimi atau melarang, dan dia redha, dan setiap redha itu tidak ada yang tersisa di hatinya dari penilaiannya dan menyambutnya dengan damai. Maksudnya penciptaan Allah terhadap diri seorang itu tidak mengungkit, tidak mengutuk dirinya sendiri dengan ciptaan Allah, dan dia redha dengan kejadian yang diciptakan oleh dirinya. Okay, seterusnya kaifa ajma'u bainar redha bil qada'u wa ba'du ahlil kufri. Okay, maksudnya bagaimana menggabungkan redha dengan qada' dan beberapa orang yang kafir atau tidak percaya ini. Okay, fa'lam an ta'ifatu minad du'afa zannu an tarakan amar bil ma'ruf min jumlatir redha bil qada' wa samuhu hasnul khalqu wa huwa jahilu mahdhi bal alaika an tarda wa an takrahu jami'an. Okay, maksudnya ketahuilah bahawa sekelompok yang lemah berpendapat bahawa meninggalkan perkara baik adalah dari redha dengan qada', dan mereka menyebutnya sebagai sopan santun yang merupakan kejahilan yang tulen, sedangkan kamu harus redha walaupun kamu membencinya. Jadi terdapat sekelompok ini yang berpendapat bahawa meninggalkan perkara baik adalah dari redha dan qada'. Maksudnya dia meninggalkan redha tersebut dan tidak mempercayainya. Jadi perkara tersebut tidak seharusnya terjadilah. Okey, waradha wal karahiyah yatadadani iza tuwaridan ala syai'in wahidan min wajhun wahid. Okey, maksudnya dan redha dan perkara dan redha dan benci itu adalah suatu perkara yang berbeza jika ada pada satu perkara dari satu wajah. Jadi maksudnya redha dan benci ini tidak boleh terjadi dalam diri seorang itu. Perlulah redha terhadap satu perkara dan benci terhadap satu perkara, maknanya perkara yang berlainan. Okey, fatardahu min haisu innahu aduwuka wa takrihahu min haisu innahu aduwan aduwuka wa takrihahu min haisu innahu aduwan aduwuka.
wajhu ila Allah ta'ala min haisu innaha biqada'ihi wa masyiatuhu fahuwa min hazan wajhi mardi bihi. Okay, maksudnya jadi redha itu kerana dia adalah musuh kamu, dan membencinya juga kerana dia adalah musuh kamu. Jadi ini ditujukan kepada Allah yang Maha Esa kerana adalah melalui ketetapan dan kehendaknya. Jadi dia redha dengan kehendaknya. Okay, wa wajhu ilal asi min haisu innahu sifatuhu wa kasbuhu wa alamatu kaunuhu mamkutan minallahu ta'ala fahuwa min hazan wajhil makruh. Okay, maksudnya dan dia merujuk kepada orang yang berdosa kerana itu adalah ciri dan hasilnya dan tanda bahawa dia menjijikkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan cara ini dia tidak disukai. Maknanya orang yang tidak redha ini adalah seorang yang berdosa, dan Allah juga tidak menyukai orang yang tidak menunjukkan sifat redha terhadap ujian yang dihadapinya. Okey, waqad ta'budukallahu ta'ala biyagdi min biyagdihi al-mukhalifina li amrihi fa'alaika bima ta'buduka bihi wal imtisalu lahu. Okay, maksudnya, dan sesungguhnya kamu menyembah Tuhan yang Maha Esa untuk membenci orang yang tidak menyukainya daripada mereka yang tidak taat kepadanya. Jadi kita perlu melakukan apa yang kita sembah dan taat kepadanya. Dan daripada itu kita dapat memberi contoh juga kepada mereka. Jadi kepada orang yang tidak menyukai, maksudnya kita biarkan je orang yang tidak menyukai itu, dan kita hanya menyembah kepada Allah kita, pada Tuhan kita, dan daripada situ, daripada apa yang kita lakukan itu juga agar dapat memberi contoh kepada mereka lah. Dengan perkara yang baik itu kita dapat memberi contoh kepada mereka. Ya, al-jam'u bainar radha bil qada' wal akhadha bil asbab. Kazalika yang bagi anda tazunnu anil ma'na ar-radha bil qada'i taraka du'a wa la taraka tadawi wa la taraka sahmi allazi arsalu ilaika hatta yasibuka ma'a qadratuka ana daf'uhu bitiras. Okey, maksudnya al-jam'u bainar radha bil qada' wal akhadha bil asbab ni adalah menggabungkan antara redha dengan qada' dan mengambil sebabnya. Okey, kita tidak boleh kasan nikah yang baik itu kita tidak boleh menganggap bahawa makna redha dengan qada' dan meninggalkan untuk berdoa, dan tidak bertaubat dan meninggalkan anak panah yang dikirim kepada kamu sehingga melukakan kamu bersama kekuatan kamu menghalangnya dengan perisai. Okay, maksudnya seorang itu tidak boleh membuat andaian bahawa redha dan qada adalah sebagai jalan untuk tidak mereka mengikhtiarkan tentang perkara tersebut. Contohnya, jika mereka ditimpa ujian, mereka tidak berdoa dan hanya berserah sahaja, dan itu tidak digalakkan dalam Islam. Dan contohnya juga, apabila seorang itu ingin membunuh kamu dengan mengira anak panah, kamu juga perlu melawan mereka dengan kekuatan yang Allah bagi, tidak hanya melihatnya sahaja. Bal ta'budukallahu azza wa jalla bid-du'a liyastakhriju bihi min qalbika safa'u az-zikri wa khushu'un qalbi wa raqatahu litasta'idu bihi liqubulil altafu wal anwaru faman jumlatur radha biqada'i. Maksudnya kamu perlulah menyembah Tuhan kamu dengan doa untuk mengeluarkan daripada hati kamu tentang kesucian zikir, dan mendapatkan hati yang khusyuk, dan untuk mempersiapkannya dengan menerima kemanisan dan cahaya. Ini adalah redha dengan ketetapannya. Okay, maksudnya seorang itu perlulah menyembah Allah seperti biasa dengan berdoa, berzikir dan melakukan perkara yang disuruh, dan juga
menerima segala bentuk ujian daripadanya dengan hati yang terbuka. Ini juga merupakan daripada redha dengan qadanya. Wa khulasah, kesimpulan, wa ridha samaratu imanihi kasirah wa aradu at-tantajihu anhu yartaqa'u biha arada ila al-a'la al-manazil fayasbahu rasikhan fi yaqituhu sabitan fi i'tiqadihi wa sadiqan fil al-aqwali wal a'malahu wa ahwalahu. Okay, maksudnya redha mempunyai banyak buah keimanan yang dapat dihasilkan daripadanya dengan meningkatkan redha kepada sesuatu yang tertinggi dan menjadi teguhnya iman itu dalam kepercayaan dan setia dengan kata-kata, perbuatan dan seadanya. Okay. Ar-redha yujibunahu at-tama'ninah wa baradul qalbi wa sakunu wa kirarah wa sabatuhu indal ittirab. Asyibhu wassibasu al-qadaya wa kasiratul warad. Maksudnya redha ini melahirkan sifat tamakninah dalam diri dan melahirkan hati yang sejuk dan keheningan hati dan tenang walaupun mempunyai masalah. Jadi dengan bersifat redha, seorang itu akan mewujudkan sifat mewujudkan perkara atau sifat nafsu tamakninah dengan melahirkan hati, dengan dapat melahirkan hati yang sejuk, hati yang tenang dan sebagainya. Waradha yaftahu lahu babus salamah fayaj'al qalbuhu saliman. Okey, maksudnya redha ini juga membuka kepada pintu keselamatan baginya, sehingga dia membuat hatinya menjadi bersih daripada kebencian dan perkara buruk, dan terhindar daripada siksaan Allah, kecuali dia menjadi soleh dari hatinya, dan dia akan selamat daripada pura-pura syak, wasangka dan syirik. Jadi dengan mempunyai sifat redha ini, seorang itu akan dapat melahirkan hati yang tenang, hati yang selamat daripada sifat-sifat buruk seperti pura-pura, syak wasangka dan sebagainya. Okay, wa min mana'ul qalbuhu minal redha bil qadar mana'ullahu sadaruhu ghaniyan wa aminan wa qana'ah wa farwan qalbuhu mahbatuhu wal inabah ilaihi wa tawakkal alaihi. Dan barang siapa yang mengisi hatinya dengan redha, akan takdir Tuhan akan mengisi darinya di hatinya. Allah akan mengisi di hatinya dengan kekayaan, keamanan dan sifat qanaah, dan hatinya itu akan dikosongkan dan mengosongkan hatinya dengan cinta yang lain selain daripada cinta Allah, dan menyerahkan kuasa kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Maksudnya sesiapa yang mengisi hatinya dengan redha, Allah akan memberikan cintanya juga kepada hati orang tersebut, dan daripada situ hamba tersebut akan menyerahkan kuasa dan bertawakal kepada Allah. Waradha yakhruju al-hawa minal qalbi faradha hawahu taba'ul muradu rabbuhu minhu a'ani al-muradu allazi yahbuhu rabbuhu wa yardahu. Dan redha ini mengeluarkan hasrat daripada hati juga, dan redha ini mengikuti apa yang dimaksudkan dengan kehendak Tuhan Allah. Itu maksudnya perkara yang disukai Allah, dan hamba tersebut dapat menerimanya. Syukran ala istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.